Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video kali ini untuk Sains Tingkatan 3 KSSM bab 8 keradioaktifan. Subtopik kali ini ialah 8.4 kegunaan sinaran radioaktif. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat 8.4.1 berkomunikasi tentang kegunaan sinaran radioaktif untuk kesejahteraan hidup manusia. Dan 8.4.2 mewajarkan kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif ini dengan sempurna. Jom kita mulakan. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tentang kegunaan sinaran radioaktif di dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah bidang arkeologi ataupun geokronologi, bidang perubatan, dalam bidang perindustrian, bagi pengawetan makanan, dalam bidang pertahanan dan juga dalam bidang pertanian. Jom kita mulakan. Kegunaan bahan radioaktif yang pertama kita akan bincangkan adalah dalam bidang arkeologi atau geokronologi. Dalam bidang ini, bahan radioaktif digunakan bagi menentukan atau menganggarkan usia objek, bahan pulber ataupun artifak yang ditemui di permukaan bumi, contohnya di bawah tanah ataupun di dalam gua atau pada batu, yang mungkin mencecah usia sehingga ratusan tahun, ribuan tahun atau juga jutaan tahun. Jadi kaedah yang digunakan dinamakan sebagai kaedah pentarikan karbon 14. Okey, kita boleh lihat dia bermula perkataan tarikh, iaitu yang melibatkan masa. Jadi bersesuaianlah dengan fungsinya, iaitu untuk menganggarkan usia. Okey, jadi karbon 14 ini, iaitu C14 ini merupakan salah satu isotop bagi karbon. Okey, jadi kita lihat contoh gambar ini yang menunjukkan rangka tulang bagi dinosaur yang kita sedia maklum mungkin mencecah usia sehingga jutaan tahun. Jadi usia tulang dinosaur ini dapat dianggarkan menggunakan kaedah pentarikan karbon 14. Okey, jom kita lihat bagaimanakah karbon 14 ini digunakan bagi menentukan usia artifak. Okey, karbon dioksida. Kita sedia maklum bahawa karbon dioksida di dalam udara ini adalah sumber utama karbon, yang mana ianya terdiri daripada dua jenis isotop karbon, iaitu karbon 12, yang merupakan isotop karbon yang paling stabil, dan juga karbon 14, iaitu isotop karbon yang tidak stabil, yang mana ia merupakan bahan radioaktif. Karbon 14 inilah yang digunakan bagi kaedah pentarikan ini. Okey, karbon 14 ini sebenarnya merupakan bahan radioaktif kerana keadaannya yang tidak stabil, dan dia akan menyebabkan perebutan berlaku menjadi nukleus yang lebih stabil. Okey, jadi bagaimanakah karbon ini boleh dihitung ataupun digunakan bagi menghitung usia sesuatu organisma? Okay, kita sedia maklum karbon dioksida yang ada di udara ini diserap oleh tumbuhan, dalam proses fotosintesis. Jadi tumbuhan yang merupakan pengeluar dalam rantai makanan ini akan dimakan ataupun diambil karbon oleh haiwan dan juga manusia, melalui proses rantai makanan. Jadi setiap organisma mempunyai karbon yang diserap atau diambil daripada tumbuhan, dan seterusnya. Apabila organisma ini mati, maka kandungan ataupun peratusan karbon 14 di dalam tisu organisma ini akan mulai mereput. Ketika masih hidup, kandungan karbon 14 di dalam organisma yang masih hidup pada tisu-tisu badan organisma ini tidak berubah. Tetapi sebaliknya, apabila organisma ini mati, maka karbon 14 ini di dalam tisu-tisu ini akan mulai mereput di dalam tisu badan organisma yang telah mati. Jadi akibat daripada proses perebutan ini, maka
ianya akan memancarkan sinaran beta, iaitu sinaran radioaktif. Kerana kita sedia maklum bahawa karbon 14 ini adalah isotop yang tidak stabil. Okey, jadi sinaran radioaktif ini akan dipancarkan. Okey, dengan separuh hayat bagi karbon 14 ini iaitu mencecah 5,700 tahun. Jadi, kaedah pentarikan karbon 14 ini menggunakan pengukuran karbon 14 di dalam tisu-tisu organisma yang telah pun mati, diukur peratusan kandungannya di dalam tisu ini. Jadi, keaktifan karbon 14 daripada tisu-tisu artifak ini seterusnya diukur dan dihitung menggunakan formula dan juga separuh hayat sebanyak 5,700 tahun bagi karbon 14. Jadi, hasil daripada perhitungan ini, maka usia bagi bahan pulber objek ataupun artifak ini dapat ditentukan hasil daripada pengiraan. Okey, ini merupakan contoh bahan fosil yang kita boleh dapati daripada batu. Okey, hasil daripada jutaan tahun. Dan sumber-sumber gambar ini adalah daripada National Geographic. Seterusnya ialah kegunaan bahan radioaktif di dalam bidang perubatan. Jom kita lihat satu persatu. Yang pertama, fungsi bagi bahan radioaktif ini adalah membunuh sel kanser pada pesakit kanser. Contoh bahan radioaktif yang digunakan ialah kobalt 60 ataupun simbolnya CO60 dan juga cesium 137 iaitu CS137. Kedua-dua bahan ini diguna secara meluas bagi membunuh sel kanser menggunakan radioterapi seperti mana gambar wajah ini. Okey, radioterapi ini dapat membunuh sel kanser dengan memancarkan sinar gamma daripada kobalt 60 ataupun cesium 137. Jadi, sinar gamma yang mempunyai frekuensi yang tinggi ini dapat membunuh sel kanser daripada terus merebak ke dalam badan pesakit. Okey, yang kedua pula ialah bagi menentukan lokasi darah beku dalam badan manusia. Okey, contoh bahan radioaktif yang digunakan ialah natrium 24 iaitu Na24. Ini simbolnya ya. Okey, dan yang ketiga pula adalah untuk merawat tumor di dalam otak pesakit. Okey, antara bahan radioaktif yang digunakan adalah technetium 99. Simbolnya ialah Tc99. Bagi merawat tumor di dalam otak, bahan radioaktif akan disuntik ke dalam badan pesakit. Seterusnya, lokasi tumor dapat dikesan melalui sinaran radioaktif yang dipancarkan hasil daripada bahan radioaktif tadi. Jadi, dengan sinaran gamma yang telah pun dipancarkan hasil perebutan bahan radioaktif, maka kedudukan ataupun lokasi tumor itu dapat dikesan dengan menggunakan tiub gigi Mueller dan pembilangnya. Jadi, lokasinya dapat dikesan dan rawatan dapat dilakukan. Begitu juga bagi yang keempat ini, iaitu merawat kelenjar tiroid. Okey, iodine 131 iaitu I131 lah, seperti mana gambar di sini ya. Okey, kita boleh lihat gambar di sini. Iodine akan diambil oleh pesakit. Biasanya pesakit akan minum iodine 131 ini dan seterusnya selepas beberapa jam sinaran gamma akan dihasilkan daripada iodine 131 ini dan seterusnya tiroid. Pesakit tiroid ini akan dapat dikesan daripada sinaran gamma yang dihasilkan menggunakan probe. Jadi, kita dapat periksa kelenjar tiroid pesakit. Seterusnya, yang kelima ialah bahan radioaktif juga digunakan dalam
ataupun untuk tujuan mensteril ataupun membasmi kuman bahan-bahan bedah di hospital. Okey, dan bahan radioaktif yang biasa digunakan untuk tujuan ini ialah kobalt 16. Maaf, kobalt 60. Dan ini adalah contoh bahan-bahan yang akan disterilkan sebelum melakukan pembedahan. Ini supaya untuk mengelakkan komplikasi ketika pembedahan, di mana jika tidak betul-betul bebas kuman, maka ia akan memudaratkan pesakit. Jadi inilah di antara kegunaan bahan radioaktif dalam bidang perubatan yang kita lihat amat-amat penting dan berguna, iaitu bagi membunuh sel kanser, menentukan lokasi darah beku, merawat tumor otak, merawat kelenjar tiroid dan seterusnya, membantu mensterilkan ataupun membasmi kuman pada alatan-alatan pembedahan. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang kegunaan sinaran radioaktif dalam bidang perindustrian. Okey, untuk kegunaan yang pertama ialah mengawal ketebalan kepingan logam ataupun kertas. Okey, dan contohnya sumber ialah sumber beta, kerana beta ini sesuai digunakan untuk mengkaji tahap ketebalan logam dan juga kertas. Okey, contoh yang anda boleh lihat di sini adalah gambar wajah mesin di kilang-kilang perindustrian, yang mana bahan radioaktif akan dipancarkan ke arah logam ataupun kertas yang sedang melalui mesin ini. Okey, kita nampaklah kat sini ada kepingan. Okey, jadi apabila dipancarkan bahan radioaktif ini, maka sinaran beta akan dikeluarkan dan seterusnya sinaran beta ini akan dihitung dosnya menggunakan tiub Geiger-Müller. Jadi dengan menggunakan tiub Geiger-Müller ini dan seterusnya, bacaan juga dapat direkodkan dengan alat radar Geiger-Müller inilah. Jadi jika bacaannya tinggi, maka ini bermaksud kepingan logam ataupun kertas tidak cukup tebal. Okey, seperti inilah. Apabila bacaan tinggi, maka kepingan logam dan kertas didapati nipis, maka perlu di-reject, dikeluarkan dan tidak boleh dimasukkan ke dalam kotak untuk dihantar ke kedai. Okey, jadi apabila kepingan yang nipis ini dapat dikenal pasti, jadi ia dapat ditentukan tahap kawalan kualitinya. Okey, seterusnya ialah yang kedua, untuk menyemak ataupun mengawal isi kandungan minuman dalam kotak ataupun dalam botol. Juga sama menggunakan sumber sinaran beta. Okey, jika sinaran beta bacaan yang didapati tinggi, maka isi kandungan ini bermaksud isi kandungan jus ataupun air minuman di dalamnya adalah kurang. Jadi kita boleh asingkan botol ataupun kotak yang kekurangan air itu. Jadi ini adalah gambar wajah kotak susu yang dipancarkan sumber radioaktif, okey, di sini. Kemudian dapat dibaca dosnya menggunakan Geiger-Müller tube. Okey, dan seterusnya contoh yang kedua pula adalah air minuman dalam botol, juga sama menggunakan sinaran beta dipancarkan. Jadi bila bacaan dos yang tinggi sampailah berbunyi alat dos tu, okey, bunyi ting ting ting, itu bermaksud susu di dalam kotak ataupun jus di dalam botol ini tidak mencukupi. Oleh itu, apabila tidak cukup, kotak itu kosong ataupun botol ini seperti ini kosong, maka bacaan sinar beta adalah lebih tinggi didapati, okey, daripada pengrekod dos radioaktif. Jadi kita dapat dapati bahawa isi kandungannya berkurang dan boleh diasingkan botol dan kotak tersebut. Okey, dan seterusnya untuk kegunaan yang ketiga, untuk mengenal pasti lokasi kebocoran paip air. Okey. Okey, jadi untuk
mengenal pasti kebocoran pipe air ini, natrium 24 boleh digunakan. Okey, yang mana ia akan menghasilkan, memancarkan sinaran beta. Natrium 24 ini dicampurkan ke dalam air, dan jika bacaan sinaran beta adalah tinggi, maka ini bermaksud air yang terkeluar tersebut dapat dikenal pasti lokasinya, kerana apabila sinaran beta dikeluarkan, ini bermaksud air keluar daripada pipe di bawah tanah ini. Okey, jadi bila air keluar, barulah ada sinaran beta dipancarkan. Jadi di sinilah kebocorannya. Jadi syarikat bekalan air, okey, akan dapat mengorek tanah di kawasan ini dan dapat membaiki pipe air tersebut. Okey, jadi inilah dia antara kegunaan sinaran radioaktif dalam proses penyelenggaraan dan juga proses menghasilkan bahan-bahan industri di dalam bidang perindustrian. Sekarang, kegunaan sinar radioaktif dalam bidang pertahanan pula. Okey, yang pertama adalah bom atom ataupun dikenali juga sebagai bom nuklear. Okey, bom nuklear ini apabila meletup, ia akan menghasilkan haba yang sangat besar, tenaga haba yang besar. Jadi ia dapat memusnahkan seluruh hidupan dan juga harta benda yang berada berhampiran dengan bom nuklear tersebut. Contoh yang kita dapat lihat adalah ketika berlakunya Perang Dunia Kedua. Dan selain daripada tenaga haba yang sangat besar, ia juga menghasilkan sinaran gamma yang paling ditakuti kerana mempunyai kesan radioaktif yang lama. Okey, contohnya seperti ini. Okey, ini adalah ujian bom atom yang dilakukan oleh beberapa buah negara, dan juga ini gambar wajah yang kita boleh lihat yang berwarna hitam putih ini adalah yang berlaku di Nagasaki, Jepun. Okey, inilah dia keadaannya yang mana bom atom atau bom nuklear ini akan menghasilkan kepulan asap yang berbentuk seperti awan cendawan. Okey. Seterusnya pula, yang kedua adalah yang penting dalam bidang pertahanan ialah sebagai sumber tenaga kapal selam. Kerana kita sedia maklum ya, selain daripada bom untuk melawan pihak musuh, kapal selam juga sangat penting dalam menjaga pertahanan perairan setiap negara. Jadi kapal selam ini memerlukan tenaga yang banyak. Jadi untuk menjimatkan tenaga petrol ataupun diesel ataupun sumber-sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui yang lain, jadi reaktor nuklear digunakan di dalam kapal selam kerana dengan sedikit kuantitinya dapat menghasilkan tenaga yang banyak. Jadi reaktor nuklear digunakan dan tenaga nuklear digunakan bagi menghasilkan tenaga elektrik yang besar. Okey. Jadi ini adalah contoh kapal selam yang timbul di atas permukaan laut, dan ini pula adalah keratan rentas sebuah kapal selam yang mana cikgu nak tunjukkan kepada anda lokasi reaktor nuklear di dalamnya, yang mana reaktor nuklear di dalam kapal selam ini akan dapat membekalkan tenaga elektrik untuk digunakan dalam operasi sesebuah kapal selam. Dalam bidang pertanian pula, kegunaan sinaran radioaktif adalah seperti untuk tujuan kajian. Contohnya untuk menentukan kadar penyerapan baja bagi suatu tumbuhan ataupun suatu spesies. Okey, antara bahan radioaktif yang digunakan bagi tujuan ini adalah fosforus 32 atau simbolnya P32. Jadi sinaran
kegunaan sinar radioaktif ini dapat diterangkan melalui gambar wajah ini. Anda dapat lihat ya di sini bagaimana fosforus 32 disuntik kepada tumbuhan ini. Dan seterusnya, sistem pengangkutan tumbuhan ini akan mula menghantar atau mengangkut bahan radioaktif ini ke seluruh tumbuhan tersebut. Jadi jika penyerapan ataupun sistem pengangkutan bagi tumbuhan ini baik, maka ia akan dapat dikesan melalui sinaran radioaktif pada semua atau keseluruhan bahagian tumbuhan ini. Dan sinaran bacaan radioaktif ini dapat dibaca dengan menggunakan tiub gigi mula dan pembilangnya. Begitu juga pada gambar wajah yang kedua ini, yang mana penyerapan baja dapat ditentukan pada setiap pokok ataupun bahagian tumbuhan dengan menggunakan tiub gigi mula ini. Jika penyerapannya baik, maka bacaan sinaran radioaktif dapat dikesan tinggi pada setiap bahagian tumbuhan. Tetapi jika kadar penyerapannya adalah rendah, maka bacaannya juga adalah rendah. Tetapi untuk gambar wajah yang kedua ini kita dapat lihat ya, tidak fosforus 32 tidak disuntik tetapi dicampurkan ke dalam tanah. Jadi dia akan diserap oleh pokok tersebut. Sementara kegunaan sinaran radioaktif yang kedua pula adalah dalam pertanian ini dengan cara memandulkan serangga perosak, yang mana serangga perosak ini banyak merosakkan bahan hasil-hasil tanaman ataupun hasil pertanian peladang-peladang. Jadi dengan menggunakan sinar gamma yang dipancarkan kepada serangga perosak, jadi ia akan dapat dimandulkan. Maka serangga perosak ini tidak dapat membiak. Jadi apabila serangga perosak mati, tidak ada generasi serangga perosak tersebut yang akan terus hidup di kawasan ladang tersebut. Dan untuk yang ketiga pula, kegunaan yang ketiga ialah dapat menghasilkan genetik tumbuhan yang baru. Menggunakan sinar gamma juga yang dipancarkan kepada biji benih ataupun bahagian-bahagian tumbuhan yang hendak diklonkan. Jadi seterusnya sinar gamma ini dapat mengubah genetik, yang mana ia dapat menghasilkan tumbuhan yang lebih tahan penyakit dan dapat menghasilkan hasil dan kualiti yang lebih tinggi. Contoh seperti mana gambar wajah ini iaitu padi. Banyak hasil-hasil hybrid padi yang telah pun dihasilkan, yang mana menghasilkan jumlah padi yang lebih banyak kuantitinya. Dan seterusnya, contoh yang kedua di sini adalah orkid, yang mana orkid yang terhasil adalah lebih cantik dengan pelbagai variati rupa bentuk yang lebih menarik dan juga warna-warni yang lebih cantik. Jadi inilah dia kegunaan sinaran radioaktif dalam bidang pertanian. Bagi tujuan kajian, untuk memandulkan serangga perosak dan seterusnya menghasilkan genetik tumbuhan yang baru. Akhir sekali adalah kegunaan sinar radioaktif dalam bidang pengawetan makanan. Menggunakan sinar gamma, yang mana sinar gamma dapat membunuh bakteria. Selain daripada sel kanser yang kita dah belajar tadi, sinar gamma juga dapat membunuh bakteria. Dan apabila bakteria ataupun mikroorganisma yang terdapat pada buah-buahan ataupun makanan telah pun dibunuh, maka proses untuk makanan tersebut rosak adalah lebih lambat. Jadi secara tidak langsung makanan diawetkan. Jadi biasanya makanan ini akan dilabelkan dengan label yang kita sebut sebagai logo Radura. Dan ini adalah logonya. Jika anda mendapati logo ini pada pack-pack makanan, jadi anda boleh sedia maklum bahawa makanan ini tahan lebih lama daripada biasa kerana telah pun disinari dengan sinar
radioaktif iaitu sinar gamma. Contohnya di sini adalah buah strawberry. Yang kita sedia maklum, biasanya buah strawberry ini hanya ditanam di negara-negara ataupun lokasi yang berhawa dingin ataupun sederhana dingin. Jadi apabila ia hendak diimport ke negara-negara yang lebih panas, maka ia perlu tahan lebih lama kerana perlu disimpan dalam tempoh masa yang lebih panjang kerana melibatkan pengangkutan pada jarak jauh. Jadi inilah kaedahnya. Dengan membunuh mikroorganisma ataupun bakteria yang ada pada buah-buahan, kita sinarkan dengan bahan radioaktif. Jadi anda boleh lihat di sini ya, ada logo Radura yang dilabelkan pada buah-buahan ini. Okey. Jadi ini adalah kesannya apabila kita dapat lihat ya perbezaan. Okey, di sebelah kiri ini kita dapat lihat buah strawberry pada masa yang dipetik pada masa yang sama. Okey, tapi pada bekas yang di sebelah kiri, buahnya telah rosak, telah ditumbuhi dengan kulat dan telah busuk. Okey, ini kerana ada mikroorganisma yang banyak pada tumbuhan ini yang bertindak untuk mempercepatkan proses buah-buahan ini jadi lebih ranum. Okey, dan ini ialah tanpa disinari dengan sinar radioaktif. Okey, ianya berbeza bagi gambar wajah di sebelah kanan ini. Buah strawberry-nya nampak lebih segar dan masih elok walaupun setelah beberapa hari. Okey. Ini kerana ianya telah disinari dengan sinar gamma. Okey, jadi kita boleh nampak perbezaan bagi kedua-dua kotak buah strawberry ini. Okey, yang mana satunya telah pun disinari dengan sinar gamma, okey, di sini. Dan yang ini pula tidak disinari oleh sinar gamma. Walaupun kedua-dua kotak buah-buahan ini telah pun dipetik pada masa yang sama dan kedua-dua gambar ini pula diambil pada waktu yang sama. Nampak jelas perbezaan di sini. Okey, kita dah sedia maklum bahawa sinar radioaktif ini banyak sangat manfaatnya dan kegunaannya kepada kehidupan manusia. Okey, dalam pelbagai bidang. Tetapi kita tidak boleh nafikan bahawa pendedahan kepada sinaran radioaktif ini sebenarnya membahayakan dan jika dos yang tinggi boleh membawa maut. Jadi, pengendalian bahan radioaktif dan sisa radioaktif ini perlu dilakukan dengan selamat, sempurna supaya tidak mendatangkan bahaya kepada hidupan. Antara langkah keselamatan dalam pengendalian sumber radioaktif dan sisa radioaktif ini ialah yang pertama, perlu disimpan di dalam bekas berdinding plumbum yang tebal. Okay, walaupun bahan radioaktif itu sedikit ataupun kecil. Okay, contoh bekas berdinding plumbum yang tebal adalah seperti mana gambar yang cikgu tunjukkan ini ya. Okay, ini untuk bahan yang kecil dan ini pula untuk bahan yang lebih besar. Okay. Dan ini antara bahan-bahan yang mempunyai plumbum yang tebal mengelilingi dinding bekas tersebut. Dan satu lagi, bekas yang disimpan bahan radioaktif ini perlu dilabelkan dengan simbol radioaktif supaya dapat dikenal pasti oleh ramai orang dan dapat dikendalikan dengan lebih berhati-hati. Okey, langkah yang kedua pula ialah perlu diadang dengan menggunakan kepingan plumbum tebal apabila bahan radioaktif ini digunakan dalam ketika melakukan eksperimen. Okey, contohnya adalah seperti mana gambar wajah ini. Ini menunjukkan blok-blok plumbum yang tebal digunakan disusun mengelilingi kawasan eksperimen dilakukan. Okey, yang ketiga pula ialah perlu memakai pakaian perlindungan yang dilapisi dengan lapisan plumbum seperti ini. Bagi pekerja-pekerja yang perlu bekerja di kawasan yang mempunyai bacaan radioaktif yang tinggi, maka pakaian ini
perlu dipakai, mesti dipakai, okey, untuk menjaga keselamatannya supaya sinaran radioaktif perlu dapat dihalang daripada terkena badan pekerja tersebut. Okey. Seterusnya ialah dengan menggunakan tangan robotik. Okay, ketika melakukan eksperimen di dalam makmal di universiti ataupun di kilang perindustrian, jadi tangan robotik ini adalah paling selamat kerana untuk mengelakkan pengenalian bahan radioaktif oleh manusia. Okay, jadi ia dapat mengelakkan sinaran radioaktif terkena ataupun terpancar kepada manusia. Okay, ini adalah contoh-contoh tangan robotik yang telah pun digunakan. Okay. Dan contoh gambar yang di bawah ini ya, kita boleh lihat tangan robotik ini dikendalikan oleh manusia di luar daripada bilik bahan radioaktif itu dijalankan eksperimen. Okay, seterusnya yang kelima adalah memakai alat pengesan, contohnya lencana fotografi. Okay, ini adalah contoh-contoh lencana fotografi dan juga alat untuk mengukur dos radioaktif. Okay, jika bacaan radioaktif tinggi, maka para pekerja perlu keluar daripada kawasan tersebut. Alat ini juga dikenali sebagai dosimeter. Okay, ini adalah contoh lencana fotografi. Dan langkah yang terakhir yang kita boleh gunakan adalah pembuangan sisa-sisa bahan radioaktif dengan selamat dan betul bagi mengelakkan ia terpancar keluar dan terkena hidupan-hidupan lain seperti manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, dia mempunyai dua kaedah ya. Bagi sisa bahan radioaktif yang mempunyai separuh hayat yang lebih rendah, jadi ia perlu ditanam dengan kedalaman yang lebih tinggi daripada 10 meter ataupun sekurang-kurangnya 10 meter ke dalam tanah. Okey, sementara bagi bahan sisa radioaktif yang lebih tinggi separuh hayatnya, maka ia perlu ditanam pada kedalaman sekurang-kurangnya 250 meter. Jadi, teknik penanaman ataupun kaedah menanam sisa bahan radioaktif ini di dalam tanah merupakan kaedah yang dikatakan ataupun yang telah dikaji merupakan kaedah paling selamat. Okay, jadi ini antara tempat pembuangan sisa radioaktif di bawah tanah. Okay, yang kita dapat lihat dengan jelas di bawah tanah perlu dikorek jauh ke dalam tanah dan diletakkan, dibina ruang-ruang untuk simpanan sisa-sisa bahan radioaktif ini. Jadi inilah antara langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan dalam pengenalian sumber radioaktif ketika melakukan eksperimen ataupun melakukan kerja di kawasan yang mempunyai bacaan radioaktif yang tinggi, dan juga untuk pengenalian sisa-sisa bahan radioaktif yang tidak lagi digunakan. Jika kita lihat kepada langkah-langkah keselamatan pengenalian sumber bahan radioaktif dan juga sisa-sisa bahan radioaktif tadi, kita dapat lihat dengan jelas ya, banyak bekas ataupun pakaian ataupun bahan-bahan lain yang perlu menggunakan plumbum sebagai pelindung. Okey, jadi mengapakah ini berlaku? Kenapa plumbum dipilih ataupun perlu digunakan bagi melindungi manusia ataupun hidupan lain daripada sinaran radioaktif ini? Ini adalah kerana plumbum merupakan logam yang mempunyai ketupatan yang tinggi. Oleh itu, sinar gamma tidak dapat menembusi plumbum. Okey, sinar alfa, beta dan gamma kesemuanya tidak dapat menembusi plumbum. Okey, jadi plumbum paling sesuai digunakan untuk melindungi. Kepentingan kegunaan keradioaktifan. Kita telah pun mempelajari bahawa bahan-bahan radioaktif terlalu banyak kegunaannya dalam pelbagai bidang. Jadi kita perlu bersyukur dengan unsur-unsur yang merupakan ciptaan Tuhan
dan juga anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, unsur-unsur radioaktif secara semula jadi yang kita boleh dapati terus daripada permukaan bumi ini dapat memberikan banyak manfaat dan kepentingan bagi kesejahteraan hidup kita, yang mana memudahkan ataupun membantu bagi kita merawat penyakit dalam bidang perubatan contohnya, ataupun dalam bidang pengawetan makanan, pertanian, perindustrian dan sebagainya. Juga dalam kelestarian hidup kita, yang mana bahan radioaktif ini dapat menghasilkan tenaga elektrik yang besar, yang banyak. Okey, contoh unsur radioaktif semula jadi yang kita boleh bincangkan di sini adalah uranium, yang mana dapat dikenali sebagai dapat menghasilkan tenaga yang besar. Okey, ini adalah contoh uranium yang kita boleh dapati dari permukaan bumi. Contoh lain pula ialah unsur radioaktif secara buatan manusia, iaitu hasil daripada kajian para saintis kita. Okey, yang mana unsur radioaktif buatan ini walaupun kita boleh katakan dihasilkan oleh ahli sains, namun ianya tidak dapat dihasilkan tanpa unsur ciptaan Tuhan. Okey, kerana semua unsur-unsur radioaktif ini juga adalah berasal daripada unsur-unsur ciptaan Tuhan. Okey, jadi contoh yang cikgu nak sebutkan di sini adalah fosforus 30. Jadi kita perlulah bersyukur dengan anugerah yang diberikan. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel cikgu. Semoga video ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih. Bye.